Sebaliknya hamba-hamba yang tidak dikasihi oleh Allah, mereka akan dibiarkan oleh Allah daripada mendapat petunjuk Allah. Sedangkan hamba-hamba yang tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dibiarkan oleh Allah tanpa diberi taufik untuk melakukan amal soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita, mengawal hati kita daripada memiliki niat-niat yang tidak sepatutnya, yang menjadi asbab apa sahaja amal kebaikan yang kita buat, meskipun pada zahirnya nampak amal soleh, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, kita Minhajul Abidin, muka surat berapa lah? Ha? Surat 8. Mungkin edisi lain. Mungkin tak sama. Pada kata musannih apa ayatnya? Ku mulai. Betul kan? Tak tanda gitu Yelah, berhenti kat mana? Ke surat 2 ada apa? Gitu. Jumpa dah tanda-tanda. Muka surat 2. Minhajul Abidin, muka surat 2. Jumpa. Muka surat lain tu, dia tengok. Ni kan? Ni 7. Ada yang muka surat 7. Ada yang muka surat 2. Pakcik muka surat apa tu? Dia nak muka surat apa? Baru sekali saja. Wat-tariqu wadihun, jaiz. Wat-tariqu wadihun, selepas daripada wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Jumpa dah. Selepas daripada alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim. Tak ada. Muka surat apa? Muka surat apa tu? Ya dah. Betul dah tu. Jumpa dah Haji? Jumpa dah? Tanda-tanda boleh. Kita lain. Lepas daripada situ. Lepas daripada situ, wat-tariqu wadihun. Jumpa. Wat-tariqu wadihun. Jumpa tak Haji? Okey. Dah jumpa, boleh baca. Kan sampai ke sudah dah jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kitab tu, semua lain-lain betul. Ada yang tak ada muka surat pun ada. Yang tak ada muka yang tak ada muka surat pun ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi mari sama-sama kita tumpukan perhatian, menghadirkan hati kita, insya-Allah. Moga dibukakan oleh Allah pintu ilmu yang bermanfaat. Moga Allah membukakan pintu kefahaman kepada kita semua, insya-Allah. Wat-tariqu qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Jadi kawan-kawan yang mengaji secara online boleh cari kitab ni, Minhajul Abidin. Minhajul Abidin baru baca, kita baru baca 2 kali, masuk malam ni kali kedua. Ini boleh cari, boleh belilah dekat TikTok shop saya, dia bawa. Buka TikTok shop saya, scroll nanti jumpa kitab Minhajul Abidin, insya-Allah. Kalau ada stok lagi ada lah tu, kalau tak ada tu mana dah habis. Boleh beli kat kedai. Mengaji ni kena ada kitab pun seronok. Mengaji macam budak sekolah tak ada buat buku di sekolah. Pergi sekolah tak buat buku. Macam mana nak belajar tak buat buku? Itu belajar akademik, ni belajar akhirat. Lebih-lebih lagi kena bersungguh. Sebab pekerjaan yang antum sedang buat ni pekerjaan yang terpaling mulia di atas muka bumi. Pekerjaan yang paling mulia di atas muka bumi, selain daripada ibadat, iaitu menuntut ilmu. Ibadat tidak akan diterima oleh Allah melainkan dengan ilmu. Jadi kita kena bersungguh. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita Allah pandang. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita Allah pandang, Allah bantu, Allah tolong, Allah bimbing. Kerana Allah mengetahui di mana hamba itu meletakkan kedudukan ilmu di dalam hatinya. Allah Ta'ala maha mengetahui siapa yang meremeh-temehkan ilmu. Allah Ta'ala maha mengetahui siapakah di dalam hatinya merendah-rendahkan majlis ilmu, yang mana mereka ini tidak akan mendapat keberkatan ilmu. Na'udzubillah min zalik. Ilmu kita boleh dapat, ilmu kita boleh dapat, ilmu kita boleh faham dengan kita selalu mengaji, selalu mendengar, selalu mengikuti. Keberkahan ilmu itu kembali kepada setinggi mana kita meletakkan kemuliaan ilmu di dalam hati kita. Meskipun kita contohnya istiqamah mengaji, istiqamah ikut kelas, tapi dalam hati kita merendahkan ilmu, kita tak akan dapat berkah ilmu. Jadi nak dapat berkah itu kembali kepada adab. Di antara adab penuntut ilmu, dia mesti meletakkan ilmu itu setinggi-tinggi tempat di dalam hati dia. Kerana solat kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, wat-tariqu wadihun. Wat-tariqu wadihun. Apa maksud wat-tariqu wadihun? Baca habis dulu. Wat-tariqu wadihun lil qasidina wad-dalilu alaihi laihun lin nazirina walakinna Allaha yudhillu man yasha
wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadi. Dan jalan itu amat nyata, yakni jalan mentaati perintah Allah. Jalan-jalan ibadat itu terang, jalan nak melakukan taat itu terang, nyata, jelas, zahir, tidak tersembunyi. Jalan nak mentaati Allah tu sebenarnya terang, nyata, jelas, tak tersembunyi. Tapi bagi siapa? Bagi siapa yang jalan ibadat tu tadi terang, jelas, nampak, nyata, tak tersembunyi, tidak terselindung, iaitu bagi segala orang yang mengqasad akan dia, yakni bagi mereka yang di dalam hatinya ada matlamat, ada wawasan, ada tujuan melakukan ibadat dengan sebenar-benar. Mana-mana hamba yang di dalam hatinya ada qasad. Qasad ni makna tujuan. Qasad tu tujuan, target. Mana-mana hamba yang ada tujuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, mana-mana hamba yang dalam hatinya ada keinginan, ada impian, ada tujuan untuk mentaati perintah Allah, maknanya nak buat segala apa yang Allah perintah, zahirnya maupun batinnya, taat zahir, taat batin. Makna zahir anggotanya patuh dengan apa yang Allah perintahkan, serta hatinya juga patuh untuk mentaati Allah. Bila sebut taat kepada Allah, ada kala taat zahir, ada kala taat batin. Taat zahir dengan makna anggota kita ni melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Contohnya, tubuh badan kita melakukan solat, kita berpuasa, tubuhnya menutup aurat, lidahnya bercakap benar. Itu taat zahir. Kemudian taat pada bentuk meninggalkan larangan Allah. Allah kata jangan, maka tubuhnya menjauhkan. Bila Allah Ta'ala kata jangan, bila Allah Ta'ala perintahkan jangan, apabila Allah mengharamkan sesuatu perbuatan, contohnya, maka tubuhnya menjauhkan. Itu mana taat. Apa yang Allah suruh laksanakan dibuat dengan tubuh badan dia, apa yang Allah perintahkan supaya meninggalkan, dia jauhkan dengan tubuh badan. Contoh, Allah memerintahkan kita supaya mata memandang yang halal, maka matanya berusaha memandang yang halal. Allah Ta'ala melarang mata kita memandang kepada perkara yang haram, maka matanya dipejamkan atau dijauhkan daripada memandang yang haram. Itu makna taat dari itu. Patuh, ikut. Taat, patuh, ikut. Ada kalanya taat untuk buat, ada kala taat untuk tinggal. Itu zahir. Hati pun begitu. Allah suruh taat hati. Hati kena taat dengan Allah. Apa di antara perintah Allah atas hati kita? Bersangka baik, contoh. Allah larang bersangka jahat. Maka hatinya berusaha melakukan tadi itu, sangka baik. Allah memerintahkan hati supaya ikhlas dalam amal. Dia usaha untuk ikhlas.
Allah larang hati kita daripada sifat riya. Dia jauhkan riya. Allah suruh hati kita mendoakan contohnya ataupun bersangka baik. Jangan hasad, jangan iri hati terhadap kelebihan yang ada pada saudara itu. Maka hatinya taat. Allah larang jangan berdengki. Hatinya menjauhkan penyakit dengki. Itu makna taat zahir dan batin. Jadi jalan nak mentaati Allah tadi, jalan nak mentaati perintah Allah zahir dan batin tadi sebenarnya terang. Sebenarnya terang nyata bagi orang yang nak taat. Bagi orang yang nak taat kepada Allah, jalan ibadat ni terang. Sebaliknya, apabila hati kita tidak ada keinginan untuk mentaati perintah Allah, maka jalan ibadat tadi jadi tertutup. Jalan ibadat tadi akan ditutup oleh Allah. Kenapa? Kerana Allah mengetahui hamba-Nya tadi tidak ada tujuan untuk mentaati perintah Allah. Jadi tidak ada manfaat memberi petunjuk kepada orang yang tidak ada keinginan untuk mentaati perintah Allah. Jadi sia-sia nak menunjukkan jalan taat kepada orang yang tidak ingin taat kepada Allah. Maka dengan sebab itu Allah akan membukakan jalan taat kepada Allah ni kepada orang yang nak. Kalau nak, Allah akan bukakan jalan, Allah akan tunjukkan. Tapi kalau dalam hati kita tidak ada qasad nak mentaati perintah Allah, maka jalan-jalan tadi ditutup oleh Allah. Maknanya di sini pertama-tama sekali kena betulkan niat kita. Pertama-tama sekali kena betulkan niat kita. Kalau kita nak ditunjukkan oleh Allah jalan untuk melakukan ketaatan, maka pertama sekali kita mesti betulkan hati kita. Betulkan balik niat kita, kenapa kita hidup atas dunia. Seperti mana firman Allah Ta'ala yang sebelum ataupun kata musannif sebelum ni, wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Tiada Allah ciptakan jin, makhluk yang bernama jin. Tiada Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia itu melainkan supaya mereka itu ibadat, makna mentaati Allah. Jadi kita ingat balik, kembali balik kepada niat dan tujuan asal kita dijadikan oleh Allah. Dengan cara ini insya-Allah Allah akan bukakan, Allah akan tunjukkan jalan itu. Kita minta dalam solat kita, tiap-tiap kali kita solat, tiap-tiap kali kita baca Fatihah, sebenarnya kita minta ditunjuk oleh Allah jalan taat, jalan ibadat tu. Seperti yang Allah tunjukkan pada Nabi, para Rasul, wali-waliullah. Tapi bagaimana Allah nak membukakan, nak menunjukkan kepada kita yang tak sudi nak mentaati perintah Allah? Sebagai contoh, ada orang-orang yang Allah tunjukkan kekasih Allah. Ada sebab kekasih Allah ni benda bernilai. Wali-waliullah ni sesuatu yang bernilai, sesuatu yang mahal. Allah simpan wali-wali dia sebaik-baik mungkin. Allah hanya menunjukkan wali-wali dia kepada orang yang terpilih saja. Allah hanya menunjukkan wali-wali dia kepada orang yang terpilih.
Sebab orang macam kita ni payah nak jumpa wali-wali tu. Sebab apa? Sebab kita tak tahu nak menilai. Kita tidak tahu nak menghargai, kita tidak tahu nak menilai kekasih Allah tadi. Itu di antara sebab kata ulama, kenapa kita ni payah nak bertemu dengan wali-waliullah. Sebab kita tak tahu nak menilai. Takut kita jahat adab, takut kita tidak hormat, takut kita tidak menghargai, yang mana ini akan mendatangkan musibah besar atas diri kita. Seandainya Allah menunjukkan kepada kita wali-waliullah, kemudian kita tidak hargai, kita bersikap biadab, kita tidak berakhlak, kita tidak menghormati, kita tidak memuliakan, bahkan kita bersangka buruk kepada mereka, ini satu kebinasaan. Ini satu kebinasaan. Ini satu kebinasaan. Sebab tu Allah tutup, Allah lindung wali-wali, kekasih-kekasih Allah ni daripada orang-orang yang tidak layak. Kerana akan membinasakan. Kalau Allah tunjukkan, dia akan jadi binasa. Dan ada kala kekasih-kekasih Allah ni Allah tunjukkan kepada musuh-musuh Allah, kerana Allah nak mengazab mereka, kerana Allah nak menambahkan lagi kesesatan dia, kerana Allah nak menambahkan lagi kejahatan dia. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku apabila orang yang tak beriman bertemu dengan Nabi SAW? Adakah mereka menghargai? Adakah mereka menghormati? Tak. Mereka menghina, mereka mengkeji, mereka memfitnah. Betul? Inilah tanda Allah nak menyesatkan lagi mereka. Ini di antara cara Allah nak menyesatkan orang-orang tertentu, dengan Allah menunjukkan kekasih-kekasih dia kepada orang-orang yang tidak tahu menilai tadi. Kerana apa? Allah nak menyesatkan mereka. Allah nak menambahkan azab siksaan bagi mereka, dengan cara mereka tadi mencela kekasih Allah tadi. Sebab tu kita tengok hari ni, dunia hari ni berlaku. Apabila ada orang soleh dizahirkan oleh Allah, maka orang-orang yang jahil tadi mengutuk, mencela, memaki, memfitnah, mengejek-ngejek. Nampak tak tu? Itu alamat, itu petanda kecelakaan. Itu tanda kecelakaan. Allah nak menyesatkan lagi mereka. Na'udzubillah min zalik. Sebaliknya, dalam masa yang sama, Allah tunjukkan juga orang-orang soleh tadi kepada mereka yang tahu nilai, supaya Allah nak menaikkan darjat mereka. Apabila mereka ini menghargai, menghormati, membesarkan, memuliakan orang-orang soleh tadi, menjadi asbab dia mendapat kemuliaan daripada Allah. Jadi macam-macam cara Allah nak menghinakan hamba, macam-macam cara Allah nak memuliakan hamba dia. Itu di antara cara Allah nak menghinakan hamba dia. Allah menunjukkan, Allah menzahirkan orang-orang soleh kepada golongan yang tidak tahu menghargai, supaya mereka lebih sesat dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Itu berlaku, kita tengok sekarang berlaku. Orang jahil menghukum orang alim, orang yang tak solat mengutuk, mengkeji orang yang soleh. Ini musibah besar. Ini kecelakaan yang besar. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah pelihara kita. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan jalan itu, yakni jalan nak melakukan taat kepada Allah ni,
amat nyata bagi segala mereka yang mengqasad akan dia. Siapa yang nak cari Allah, siapa yang nakkan redha Allah dengan ibadat, maka Allah akan bukakan jalan tu. Allah akan zahirkan, Allah akan tunjukkan kepada mereka. Bila dia nampak jalan tadi, maka dia akan pergi, dia akan ikuti, dia akan lalui jalan tu, kerana dah ditunjukkan oleh Allah. Sebaliknya, orang yang di dalam hatinya tidak ada keinginan nak Allah, dia tak ada keinginan nak cari Allah, dia tidak ada keinginan nakkan redha Allah, kerana hatinya dipenuhi dengan keinginan dunia. Hatinya penuh dengan keinginan dunia. Maksud hidup dia, tujuan hidup dia dunia tadi, bukan nak redha Allah. Maka orang ni Allah tutup daripada dia melihat jalan ibadat. Auzubillah. Dibetulkan balik niat kita, kembali kepada asal kenapa kita dihidupkan oleh Allah. Kalau kita nak bimbingan daripada Allah, kalau kita nak petunjuk daripada Allah, seperti yang kita selalu doa dalam sembahyang kita tu, ihdinas siratal mustaqim. Betulkan balik qasad kita. Kenapa kita hidup? Aku nak ibadat, aku nak taat perintah Allah. Betulkan balik. Adapun mencari kesenangan, kekayaan, itu bukan maksud hidup kita. Itu bukan maksud hidup kita. Itu bukan tujuan kita dihidupkan. Itu perkara sampingan. Itu perkara sampingan, bukan matlamat asal kita dijadikan oleh Allah. Matlamat dan tujuan asal saya dan kita semua ni dihidupkan oleh Allah, diciptakan daripada tiada kepada ada, iaitu mana? Beribadat. Dalam erti kata lain, mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betulkan balik qasad kita. Insya-Allah bila kita betulkan balik qasad kita, maka Allah akan nyatakan jalan taat tadi. Allah akan tunjukkan. Kalau sebelum ni tak nampak jalan, maka Allah bukakan. Dan dalil atasnya amat nyata bagi orang yang menilik akan dia. Maknanya dan dalil atasnya, makna bukti-bukti yang menunjukkan di atas kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dalil-dalil, bukti maksudnya yang menunjukkan atasnya. Apa maksud atasnya? Atas kewujudan Tuhan. Bukti yang menunjukkan di atas kewujudan Allah, bukti-bukti yang menunjukkan di atas keesaan Allah, bukti-bukti yang menunjukkan di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, nyata bagi siapa? Bagi orang yang menilai, yakni bagi orang yang berfikir, bagi orang yang menggunakan akalnya berfikir, meneliti, merenung, maka dia akan dapat tanda-tanda, dalil-dalil, bukti-bukti kewujudan Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah, bukti-bukti kehebatan Allah, bukti-bukti kesempurnaan Allah, bukti-bukti kesempurnaan ilmu pengetahuan Allah. Bila dia menggunakan akalnya untuk berfikir, menilai, merenung, menilai, mengkaji, dia akan dapat jawapan tentang kewujudan pencipta yang memiliki sifat yang sangat sempurna. Bagi orang yang tidak menilai, bagi orang yang tak menggunakan akalnya untuk mencari, untuk menilai, maka akan tertutup bukti tentang kewujudan Allah, bukti tentang kehebatan Allah, bukti tentang keadilan Allah, bukti tentang kekuasaan Allah, tertutup.
bagi mereka yang tidak berfikir. Waktu dalam Quran Allah Ta'ala selalu sindir kan, afala ta'qilun, adakah kamu tak berakal sedangkan kamu diberi akal? Adakah kamu tak berakal? Adakah kamu tak berfikir? Adakah kamu tak merenung? Dan dalil atas kewujudan Allah, dalil makna bukti yang menunjuk atas kekuasaan Allah, nyata bagi orang yang menilik, bagi orang yang tilik, yang renung, yang halus penilikan dia. Nyata bagi orang yang menilik akan dia. Dan tetapi meskipun begitu, meskipun akal kita ni boleh kita gunakan sebagai alat untuk menilik, merenung, mengkaji, meneliti, mencari dalil-dalil, mencari bukti-bukti tentang kewujudan, kebesaran, kekuasaan Allah, meskipun demikian dan tetapi, jaga-jaga, Allah Subhanahu wa ta'ala di antara sifat dia apa? Menyesatkan orang yang dikehendaki. Jadi jangan sombong. Meskipun kita ada akal yang waras, Allah Maha Kuasa menutup akal fikiran kita sehingga ada yang tidak mempercayai kewujudan tu, sedangkan dia itu tanda, itu di antara contoh Allah nak menzahirkan kekerasan dia. Tak ada siapa boleh halang. Tak ada siapa boleh halang kehendak Allah. Itu Allah nak menzahirkan kekerasan dia, sifat kekerasan dia. Dia boleh menghalang siapa pun daripada mendapat dalil, mendapat bukti tentang kewujudan dia. Meskipun sama-sama berakal. Kita berakal, orang bukan Islam pun berakal, betul? Tapi kita boleh menerima yang Allah tu Tuhan, mereka tak boleh terima. Kenapa tu? Allah menutup Allah menutup akal mereka daripada bertemu dengan tanda-tanda, dalil-dalil kekuasaan Allah, kewujudan Allah dan sebagainya. Sebab tu tak ada siapa yang boleh memberi petunjuk kepada orang yang Allah nak sesatkan. Tak ada siapa yang boleh menarik petunjuk kepada orang yang Allah nak bagi petunjuk. Jadi apabila kita mengenali di antara sifat Tuhan begitu, kita sepatutnya rasa bimbang, kita sepatutnya rasa takut, kita sepatutnya rasa gerun. Segala apa yang kita miliki sekarang ni diambil oleh Allah bila-bila masa. Sepatutnya kita takutlah. Sebab Tuhan tu dia bersifat dengan maha keras. Nikmat iman yang ada pada kita ni sekarang ni boleh diambil oleh Allah bila-bila masa. Nikmat taufik yang Allah bagi pada kita sekarang ni, Allah tolong kita boleh belajar, boleh mengaji, boleh duduk dalam kuliah, boleh semayang ni, Allah boleh tarik bila-bila masa nikmat taufik. Allah boleh sesatkan kita bila-bila masa yang Allah kehendaki. Jadi bila kita tahu yang Tuhan ni, Allah ni bersifat demikian, sebagai orang yang waras sepatutnya takut kepada Allah, takut kepada Allah. Takut Allah tarik nikmat iman kita jadi kafir. Takut Allah tarik nikmat taufik jadi ahli maksiat. Sebab tu barang siapa yang mengenal siapa itu Allah dengan sebenar-benar kenal, dia akan takut, dia akan gerun, dia akan malu. Sebaliknya kalau kita tidak mengenal siapa itu Allah, apa sifat dia, apa sifat Tuhan tu kita tak faham, kita tak tahu, takkan ada rasa takut, tidak akan ada rasa risau dan bimbang dalam hati terhadap Allah. Kalau sekadar mengetahui Tuhan itu namanya Allah, Tuhan itu namanya Rahman, Tuhan itu namanya Rahim, tanpa kita mengenali, memahami, meyakini akan sifat-sifat yang ketentuan bagi dia,
itu tidak akan menimbulkan rasa risau bimbang dalam hati dia. Bagi orang yang kenal Allah ni, dia bebas memberi petunjuk kepada siapa yang dia nak. Dia juga maha kuasa nak menyesatkan siapa yang dia nak, kerana kita semua ni milik Allah. Milik Allah. Dia nak sesatkan si A, dia nak selamatkan si B, ikut dia. Kerana kita ni semua kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah. Dia nak bagi A kebaikan, dia nak bagi si B kejahatan, terpulang kepada dia. Sebab dia mentadbir hak milik dia sendiri. Jadi patutnya kita risau, takut iman kita nanti dicabut oleh Allah. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ada berpesan, jangan terlalu seronok dengan nikmat iman dan nikmat Islam yang kita perolehi. Jangan terlalu seronok, sebab banyak dah yang mati dalam keadaan tidak beriman, meskipun lahirnya beriman. Banyak dah yang mati macam tu, lahirnya Islam, matinya murtad, na'udzubillah. Patutnya bagi diri kita ataupun hamba tadi yang mengenal Tuhan, dia akan takut. Yang betul kenal Tuhan, dia akan takut. Risau. Contoh gini, contoh gini, kita ada harta, kita ada perniagaan. Contohlah, tiba-tiba pihak kerajaan ataupun pihak yang berkuasa menarik lesen perniagaan yang ada pada diri kita, yang mana kita tahu kalau dah tak ada tu payah kita nak cari makan. Risau tak? Risau tak lesen perniagaan kita ditarik, lesen kenderaan kita ditarik? Risau tak? Risau. Daripada risau tu kita akan taat kepada apa yang dia nak. Betul? Cukup tarikh, hidupkan. Contohlah, ini nak buat contoh, nak dekatkan faham. Contoh risau tadi, kita ni kena buat benda-benda contoh-contoh dunia, baru kita mudah nak faham. Kalau buat contoh-contoh akhirat, kita tak berapa nak nampak, sebab kita bukan ahli akhirat, kita ahli dunia. Kalau buat contoh ahli dunia, kita faham. Kita ada lesen perniagaan, dengan ada lesen tu kita bebas nak berniaga, mudah nak cari duit, mudah nak cari kekayaan. Tiba-tiba ada satu pihak berkuasa ni nak tarik kita punya lesen tadi, sehingga kita tahu bila ditarik lesen kita ni, nanti tak boleh nak cari makan lah kita. Bila tak boleh nak cari makan, nanti macam-macam mudarat pula atas diri kita. Hutang tak boleh nak bayar, nafkah tak boleh nak bagi, dan macam-macam lagi. Maka di situ timbul kerisauan, timbul kebimbangan yang menjadikan kita taat dengan apa yang dia nak. Sebab takut, sebab risau, bimbang apa yang ada pada kita ni begitulah orang yang mengenal Allah tadi. Apa yang akan jadi kalau Allah tarik nikmat taufik kita? Cuba kita fikir. Jangan katakan nak solat, nak mengingat Allah pun kita takkan mampu. Jangan kata nak solat, nak mengingat Allah pun takkan mampu kita. Kita boleh teringat kepada Allah ni, terlintas Allah dalam hati ni dengan pertolongan Allah. Apa jadi kalau Allah tarik benda ni semua? Jangan katakan solat, teringat pun Allah tutup serapat-rapatnya hati kita. Apa jadi pada kita? Celaka tak kita? Celaka kita. Nak buat ibadat macam mana tak dapat pertolongan daripada Allah. Nak solat macam mana tak ditolong oleh Allah. Macam mana nak mengaji, nak mengajar kalau Allah Ta'ala tak tolong. Jadi orang yang kenal Tuhan tadi, dia takut Allah tarik nikmat ni. Sebab Tuhan sifat dia tak peduli siapa-siapa. Maka dalam keadaan begitu, hamba yang mengenal Allah tadi, dia sentiasa waspada dan berhati-hati. Dia akan cuba turuti apa yang Allah perintah atas diri. Takut-takut nanti ada tindakan daripada Allah yang menjadi asbab dia jatuh ke dalam kecelakaan yang berkekalan nanti. Na'udzubillah. Itu sebab dia kenal lah terjadi macam.
Kita yang tak kenal ni, yang tahu nama je Allah. Siapa dia Allah? Tuhan lah, tak ada yang lain, dia je lah Tuhan. Kita tak risau seperti mana yang kenal tadi. Sebab tu kita tak peduli. Sebab tu kita tak taat. Sebab tu kita abaikan apa yang Allah suruh, abaikan apa yang Allah larang. Kita tak ambil peduli pun, tak ambil pot pun. Sebab apa? Sebab tidak mengenal Allah. Tak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Itu yang menjadikan kita tak risau dengan ibadat, tak risau dengan akhirat, tak risau dengan kiamat, tak risau dengan mati. Sebab tu kita tak risau. Sebab kita tak mengenal. Yang kita kenal dunia. Dunia kita sangat kenal. Sebab tu kita sangat waspada tentang dunia. Takut duit hilang, takut duit kurang, takut tak ada untung. Maka daripada risau ni tadi tu, risau ekonomi jatuh, risau kena buang kerja, ini yang menyebabkan kita berhati-hati, berwaspada. Kalau nak bekerja kan kita patuhi dia punya SOP dia. Patuhi masanya, begini dan begitu. Cuba puaskan hati majikan, supaya kita tidak diambil tindakan. Sebab kita takut bila diambil tindakan nanti payah kita nak hidup atas dunia. Betul ke tidak? Sebab kita ahli dunia. Buat contoh macam tu kita mudah faham. Buat contoh tu kita mudah nak faham. Begitulah juga ahli akhirat. Ahli akhirat dia faham kalau Allah tarik nikmat iman dia, kalau Allah tarik nikmat taufik dia, celakalah. Itu yang sangat dibimbangkan, itu yang sangat dirisaukan. Daripada kebimbangan itulah dia akan berusaha bersungguh-sungguh mentaati perintah Allah, ikut SOP Allah Ta'ala. Kalau solat bagaimana, kalau puasa macam mana, kalau tutup aurat bagaimana, kalau pergaulan macam mana, dia taat, dia ikut. Sebab apa? Takut ada tindakan daripada Allah. Jadi meskipun kita diberi akal oleh Allah, meskipun kita pandai, meskipun kita ada ilmu, tapi Allah Ta'ala jangan lupa, Allah Ta'ala tu dia maha kuasa menyesatkan orang yang dikehendaki. Allah nak sesatkan saya, boleh. Allah nak sesatkan abang-abang ni, siapa berani lawan? Siapa berani bangkang? Siapa boleh tahan kehendak dia daripada jadi? Kata ulama, bila Allah menzahirkan sifat Rahman dia, Rahim dia atas diri kita, Allah bagi kita nikmat, Allah pemurah dengan kita, Allah maafkan kita, Allah banyak toleransi dengan kita. Maka kalau tak silap, kata ulama tu, kita kena tiru, contohi sifat Tuhan tadi. Pemurah, pemaaf, toleransi, kasih sayang. Betul? Allah bagi tak kita kasih sayang? Allah bagi kita kasih sayang. Maka kita kena bagi kasih sayang kepada orang lain seperti Allah bagi kasih sayang kepada kita. Allah banyak tak toleransi dengan kita? Terlalu banyak. Terlalu banyak Allah bertoleransi dengan kita. Tak sembahyang, tak puasa, dedah aurat, minum arak, berjudi, berzina, Allah tetap tolong bagi makan, bagi minum, bagi hidup. Betul ke tidak? Dan Allah memaafkan kalau kita mengaku bersalah. Maka kita kena tiru, kena ada toleransi dengan orang lain. Pemaaf, seperti Allah suka memaafkan hamba dia, maka Allah redha kita ni yang nak meniru, makna mencontohi sifat terpuji Allah Ta'ala tadi tu. Contohnya menjadi orang yang pemaaf. Cuba kita renung baik-baik. Berapa banyak dosa dan kesalahan kita yang kita dah buat dengan Allah. Berapa banyak perintah Allah yang kita dah langgar. Berapa banyak suruhan Allah yang kita tak pedulikan. Tapi Allah tetap sudi bagi makan, buat baik dengan kita. Sebab tu dalam kekeluargaan contohnya, ataupun dalam masyarakat lah, ataupun dalam kekeluargaan khususnya,
dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak mereka. Ya, mereka ada kesilapan, mereka ada kesalahan. Begitulah juga isteri tadi, dia pun kena pandang dengan pandangan yang sama. Suaminya ada kesalahan, tapi nampak tak macam mana kita tadi tu, kenapa kita tak boleh nak memaafkan isteri kita yang ada buat dosa, yang ada buat salah, yang ada buat silap? Seperti mana yang kita ni sebenarnya kena pandang yang diri kita ni banyak buat dosa, banyak buat maksiat. Terlebih utama kita nak kena jaga hak kita dengan Allah, tapi meskipun begitu Allah tetap memaafkan kita. Kenapa kita tak boleh nak maafkan orang lain? Kenapa kita tak boleh nak maafkan isteri kita? Kenapa kita tak boleh nak maafkan anak-anak kita? Kenapa kita tak boleh nak maafkan suami kita? Sedangkan kita pun membuat benda yang sama dengan Allah. Betul ke tidak? Kalau nak ikutkan, kalau Allah tu sifat dia macam kita, dah lama dah kita ni duduk dalam kesengsaraan, tidak ditolong oleh Allah. Sebab apa? Perintah Allah tak ikut, larangan Allah tak dihiraukan. Tapi bila orang buat salah dengan kita, tengok, kita beralas dengan dendam. Allah tak dendam dengan kita, padahal dosa kita dengan Allah lebih banyak daripada orang lain buat dosa dengan kita. Dosa anak-anak dengan kita, nak bandingkan dosa kita dengan Allah, lagi banyak dosa kita dengan Allah. Isteri kita buat salah dengan kita, nak bandingkan dosa kita dengan Allah, lebih banyak daripada dosa isteri dengan kita. Kalau Allah sudi nak memaafkan kita sentiasa, kenapa kita tak sudi nak memaafkan orang lain? Itu yang maksud hadis Nabi itu, suruh contohi sifat Tuhan tadi. Apabila Allah menzahirkan sifat-sifat dia yang baik, tiru, teladani, contohi, supaya kita mendapat keberkahan daripada itu. Kemudian apabila Allah menzahirkan sifat kekerasan dia, contohnya kita dah rancang macam-macam dah, itu Z, kita rancang begini, rancang begitu, rancang begini, tiba-tiba tak dapat seperti yang kita nak. Kenapa tu? Disekat oleh Allah. Disekat oleh Allah. Walaupun kita dah merancang dengan sebaik-baik perancangan, jangan lupa perancangan Allah tu mengatasi segala-galanya. Perancangan Allah tu mengerasi perancangan kita. Maka bila tilik situ sifat kekerasan Allah, kena takut, kena risau, kena bimbang dengan Allah. Bila dizahirkan sifat yang baik, kena tiru. Bila dizahirkan kekerasan dia, kena risau, bimbang. Sebab segala kebaikan yang ada pada tangan kita ni boleh diambil, ditarik oleh Allah bila-bila waktu yang Allah tak ada siapa yang mampu menahannya. Sebab tu wali-waliullah tu, arif billah tu risau, takut dibenci oleh Allah. Biar dibenci oleh makhluk, jangan dibenci oleh Allah. Sebab kalau Allah yang benci, pasti mudarat. Kalau Allah yang benci, pasti mudarat. Tapi kalau orang benci, takkan mudarat. Kerana hakikat yang memberi mudarat itu Allah. Kebencian orang tak boleh memberi mudarat pada kita, tapi kebencian Allah pasti memberi mudarat pada diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalilnya tentang kewujudan Allah, dalil tentang keesaan Allah, dalil tentang kesempurnaan ilmu pengetahuan Allah, ketunggalan Allah dan sebagainya tu, dalil bukti-bukti tentang kesempurnaan Allah, dalil tentang maha suci Allah Ta'ala daripada segala sebarang sifat kelemahan, kekurangan tu nyata bagi orang yang menilik dengan akal fikiran. Meskipun demikian, jangan lupa kerana Allah Ta'ala maha kuasa menyesatkan orang yang dikehendaki. Kita yang dah dapat petunjuk ni kena takut disesatkan oleh Allah. Kita yang dah dapat petunjuk ni patut kena takut disesatkan oleh Allah. Daripada perasaan takut tu kita akan waspada, hati-hati, hargai petunjuk Tuhan. Jaga baik-baik petunjuk Allah ni. Jangan sampai Allah sekat petunjuk ni. Jangan sampai Allah tutup petunjuk ni.
Jangan sampai hati kita ni ditutup oleh Allah. Dia Maha Kuasa. Jadi kena risau sangat. Wali-wali Allah tu ahli akhirat, risau dia. Inilah benda yang dia risau. Dia tak risau tak cukup makan, dia tak risau duit tak banyak, dia tak risau tak kaya. Ini benda yang dirisau, yang lebih dirisaukan. Dia tak risau tak mewah, dia tak risau. Tak sama macam kita ahli dunia ni. Kita merisaukan benda yang tak sepatutnya dirisaukan. Risau tak mewah, risau tak kaya, risau orang tak pandang, risau orang tak puji, risau orang tak kenal. Tapi yang dirisaukan oleh ahli ibadat, ahli akhirat ni di antaranya risau ditarik nikmat taufik oleh Allah, risau ditutup petunjuk oleh Allah. Ini yang sangat merisaukan mereka. Inilah di antara benda yang dirisaukan oleh ahli ibadat, ahli akhirat. Tak sama macam kita ahli dunia, yang kita risaukan, bimbangkan benda yang bersangkut paut dengan dunia. Risau orang benci kita, tapi tak pernah risau kalau Allah benci kepada kita. Risau kalau orang tak kenal kita, tapi tak risau kalau Allah tak kenal kita. Risau orang tak pandang kita, tapi tak pernah pun risau kalau Allah tak pandang kita. Apa maksud Allah tak pandang kita? Tak pandang kita dengan pandangan yang baik. Semua hamba makhluk dipandang oleh Allah. Cuma ada yang dipandang dengan kebencian, ada yang dipandang dengan kasih sayang. Ada hamba Allah, kekasih Allah, dia risau kalau dia dipandang dengan pandangan kebencian. Takut Allah pandang dia dalam keadaan benci. Dia takut, dia risau. Sebab tu dia akan usaha membuat benda-benda yang Allah suka. Dia akan usaha membuat benda-benda yang Allah sayang. Dia akan usaha membuat benda-benda yang Allah redha. Dia akan jauhkan benda yang Allah tak redha. Kita tak peduli benda tu, kita tak peduli. Pada kita tak ada pun. Sebab kita bukan ahli ibadat, kita bukan ahli akhirat, kita ahli dunia. Jadi apa yang dirisaukan pada fikiran dan hati kita, semuanya benda yang sangkut paut dengan dunia. Betul ke tidak? Betul. Kita mengaku je lah. Mengaku je lah. Risau tak kaya, padahal boleh makan dah, boleh minum dah, selamat dah daripada mudarat. Tapi risau kalau tak kaya, risau. Risau nanti nak mati, risau nanti nak mati, nak tinggalkan anak bini, risau. Ahli ibadat, ahli akhirat, dia tak risau. Yang dirisaukan kalau mati anak bininya tak pedulikan agama, tu dia risau. Dia bukan risau kalau anak bini ni tak ada harta kekayaan, sebab dia tahu dah anak bininya punya rezeki dah dijaga, dah ditanggung oleh Allah. Tapi yang dirisau takut kalau dia mati anak bini dia terbiar daripada agama, tak peduli agama. Dia risau benda. Kita tak terfikir tentang tu. Kita risau kalau aku mati nanti siapa nak bagi makan minum anak bini. Dah selama kita kahwin dengan bini kita, siapa yang bagi makan dia? Kita ke Allah yang bagi makan? Allah yang bagi makan. Sebelum kita kahwin dengan dia, setelah kita kahwin dengan dia, selepas kita mati besok, Allah yang bagi Allah yang bagi makan minum. Kita ni sebagai asbab je, persinggahan je. Jadi orang-orang yang mengenal Tuhan, yang kena akhir, dia tak risau pasal benda-benda tu. Dia tak risau tentang benda-benda tu. Pasal makan minum tu dia tak risau benda. Yang dirisaukan tentang ni ibadat, tentang akhirat ni. Ini yang dirisau sangat. Jauh langit bumi baru kita tahu bagaimana kedudukan orang-orang soleh tu dengan kita. Bila dah sedar macam ni, jauhnya martabat darjat kita dengan dia, kalau kita tak nak hormati juga golongan yang macam tu, tak tahulah kita nak cakap. Memang kita jenis tak tahu nak menilai sesuatu. Memang kita jenis tak tahu nak menilai benda yang berharga. Apa tandanya mereka boleh macam tu? Sebab dia mendapat pertolongan Allah, sebab dia mendapat perhatian yang khusus daripada Allah. Sebab tu kebimbangan dia tak sama dengan kebimbangan kita.
Maknanya dia ni orang yang istimewa di sisi Allah. Mereka ni orang istimewa di sisi Allah. Sedangkan kita tak risau seperti apa yang dia risaukan. Jadi tak sama martabat kita dengan mereka. Mereka orang yang mulia di sisi Allah. Sepatutnya kita hormat, bukan biadab. Faham tak? Patut hormat, patut segan, patut malu, bukan biadab. Tidak, kita biadab dengan orang soleh. Sebab apa? Tak tahu nilai. Pada kita yang bernilai, yang memiliki kedunia, itu pada kita, orang ni bernilai. Orang ni bernilai, orang ni kena hormat, orang ni kena sayang, orang ni kena jaga, orang ni kena beradab sopan. Sebab pada dia ada keduniaan, pangkat, jawatan, kekayaan, kedudukan. Tapi orang yang memiliki keistimewaan sisi Allah tadi, pada kita yang dibutakan oleh Allah, mata hati kita ni dibutakan oleh Allah, pada kita tak ada nilai pun orang soleh tu. Buat apa nak hormat? Maki saja. Buat apa nak hormat golongan tu? Bukan ada apa-apa pun. Setakat ikat serban, siapa-siapa pun boleh. Jadi mereka tak ada kemuliaan apa pun. Kenapa kita perlu nak beradab, nak jaga akhlak dengan mereka? Mereka tak ada nilai. Jadi patut pada layak dimaki, difitnah, diinjak-injak, dimalukan. Betul ke tidak? Begitulah pandangan orang-orang yang Allah tutup mata hati dia. Na'udzubillah min zalik. Bahaya bila Allah tutup, tak ada siapa boleh buka. Kau cakap lah, kau nasihat lah, kau terangkan macam mana, dia takkan boleh terima bila Allah tutup hati dia. Na'udzubillah. Tapi bila Allah bukakan hatinya, orang yang bukan Islam boleh nampak. Orang yang bukan Islam boleh nampak. Bila Allah bukakan pada siapa-siapa yang Allah nak buka, orang bukan Islam boleh nampak kemuliaan orang-orang soleh tadi. Sehingga mereka pun walaupun tak beriman, tapi mereka tahu menghormati Allahu Akbar. Baik. Dan menunjukkan orang yang dikehendakinya. Sebab tu jangan sombong. Allah Maha Kuasa nak memberi petunjuk pada siapa pun yang dia kehendak. Hari ni dia penzina, peminum arak, pejudi, dedah aurat, bergaul bebas, hisap dadah dan sebagainya. Allah Maha Kuasa memilih dia, diberi petunjuk, diberi bimbingan, diberi iman dan Islam yang lebih hebat berbanding kita. Yang lebih hebat berbanding kita. Sebab tu jangan sombong dengan ketaatan kita. Sebab ketaatan kita ni pinjaman. Pinjam ya. Bila sampai masa kena pulang balik. Silap-silap tak sempat nak pulang, dia ambil. Tak sempat nak pulang kan dia datang ambil. Barang pinjam. Ingatkan bagi pinjam lama. Dah besok datang minta balik dah. Nak kata apa? Milik dia. Ikut dia lah nak ambil bila, nak marah lah. Tak boleh nak marah, dia ambil dia punya. Iman kita ni milik Allah, hidayah ni milik Allah, taufik ni milik Allah. Allah nak ambil malam ni boleh. Maka orang yang ingat macam tu, dia takkan sombong, dia tak berani nak sombong. Sebab dia sedar diri dia, ketaatan dia itu semata-mata pinjaman. Orang yang faham macam tu masalah tu, dia takkan sombong dengan orang lain. Dia takkan sombong sebab dia tahu kalau Allah tarik malam ni, habislah. Aku tak buat taat dah. Tak boleh nak buat taat dah. Duduk dalam sia-sia ataupun duduk dalam maksiat lah jawab sampai mati. Silap-silap Allah, iman pun Allah boleh cabut, boleh jadi murtad. Na'udzubillah. Jangan kata tinggalkan solat, Islam pun sanggup ditinggalkan bila Allah tak bagi pertolong. Jangan kata semayang tinggal, dengan Islam pun dia boleh tinggalkan. Na'udzubillah. Itu kehebatan Allah, itu kekerasan Allah. Jadi jangan berani, jangan belagak sombong dengan Allah. Jangan berani, jangan belagak sombong dengan Allah. Sebab dia sangat-sangat maha keras. Bila dia zahirkan kekerasannya, tak ada siapa yang akan tertanggung.
Dan ialah Allah Tuhan yang terlebih mengetahui dengan orang yang dapat petunjuk. Allah Ta'ala Tuhan yang maha mengetahui siapa-siapa yang akan diberi petunjuk oleh Allah, siapa-siapa yang akan ditarik petunjuk oleh Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui. Sedia kala lagi dah ada dalam pengetahuan Allah. Siapa yang dapat petunjuk, siapa yang akan ditarik petunjuk, siapa yang diberi petunjuk, semua tu ada dalam pengetahuan Allah. Mengetahui lah, terlebih mengetahui, maha mengetahui, meliputi ilmu Allah Ta'ala tu. Kita ni tak boleh berpisah dengan ilmu Tuhan, sentiasa dalam pengetahuan Allah kita ni. Sedar tak sedar, zahir batin kita dalam pengetahuan Allah sentiasa, per detik, per saat, per minit, sentiasa. Kelakuan zahir batin kita, kelakuan hati kita, bolak balik hati kita, tak boleh nak disuruh kepada Allah. Allah tahu. Tu hebatnya Allah. Hebat Allah Ta'ala. Hari ni berapa kali hati kita berbolak balik contohnya, Allah tahu. Allah tahu. Maha hebat pengetahuan Allah, maha hebat. Jadi Allah Ta'ala maha memberi petunjuk, Allah Ta'ala maha memberi, Allah maha menyesatkan sesiapa yang Allah kehendak. Seperti mana firman Allah, wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Kata Allah, kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan kebaikan pun Allah tunjuk supaya diikut, guna akal. Jalan keburukan, kejahatan, kesesatan pun Allah tunjukkan agar dijauhkan. Jadi kita boleh buat pilihan. Kita nampak maknanya, kita nampak yang ni baik, yang ni jahat. Yang ni kalau aku buat dapat pahala, dapat kasih sayang Allah, dapat ridha Allah. Yang ni kalau aku buat dapat kebencian Allah, dapat azab Allah. Jadi sejauh mana kemahuan dan keinginan kita nak berusaha menjauhkan diri daripada sesuatu yang ni, mendekatkan diri kepada yang satu lagi. Sejauh mana usaha dan ikhtiarnya? Sejauh mana usaha dan ikhtiarnya? Sejauh mana kita cuba nak ambil kebaikan, nak jauhkan kejahatan tadi? Sejauh mana? Sesungguh mana? Sesungguh mana? Semua tu tadi, kesungguhan kita pun dalam pengetahuan Allah. Allah tahu yang kita tak bersungguh. Allah tahu yang kita tak bersungguh. Jadi hisab Allah Ta'ala nanti di hari kiamat sangat-sangat sangat-sangat hebat. Hisab yang nak menghisab, yang nak memeriksa kita ni, yang memiliki ilmu yang maha meliputi. Mana kita nak lari? Dengan orang kita boleh kelentong, dengan orang kita boleh kelentong, dengan memek muka kita, kita buat orang akan percaya apa yang kita cakap. Tapi dengan Allah kita tak boleh. Allah tahu isi hati kita, niat kita, hayalan kita, angan-angan kita, alasan kita. Sebelum buat kita dah buat alasan dah. Macam mana cara nak lari daripada semayang? Macam mana nak lari daripada belajar agama? Macam mana nak buat? Allah tahu kita punya taktik dah. Mana nak lari? Besok Allah bongkarkan satu-satu. Allah bongkarkan satu-satu. Allah. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, telah menunjukkan kepadanya insan, hamba tadi tu, melalui akal dan rasul. Allah hantar rasul memberi petunjuk. Dengan akal pun kita boleh dapat petunjuk akan jalan yang benar dan akan jalan yang salah. Kita boleh nampak dua jalan yang betul, yang salah ni dengan perantaraan rasul dan juga dengan menggunakan akal yang waras.
Kemudian apa? Maka terserahlah kepada hamba tadi, sama ada dia nak bersyukur, nak berterima kasih, nak hargai, nak jaga dan taat, ataupun dia berlaku kufur dengan mengingkari apa yang dah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala tadi. Terserahlah. Tapi setiap perbuatan kita itu ada balas. Kita dah nampak baik, dah nampak jahat, kita nak buat jahat, terserahlah. Dah nampak yang jahat begini, yang baik begini, terserahlah nak yang mana. Nak pilih, nak usaha buat yang baik, akan ada balasan kebaikan. Kita tak nak buat taat, kita nak buat maksiat, silakan. Dan jangan lupa ada juga balasan dia. Itulah akal tadi, fungsinya akal ni. Itulah perbezaan kita dengan binatang tadi. Binatang dia tak berakal, kita manusia berakal. Sebab tu binatang dia tak boleh beza mana bersih mana kotor. Berak dia makan balik, dia berak, lepas tu dia makan berak dia balik. Sebab dia tak berakal, dia tak boleh beza. Kita waras, kita boleh beza yang bersih, yang kotor. Tapi dah nampak kotor, nak ambil juga, terserah. Dah nampak kotor, nak ambil, terserah. Ada balasan nanti. Nampak kalau solat bagus untuk aku, kalau tak solat celaka untuk aku. Tak nak solat lah, terserah. Allah tak rugi apa-apa pun. Yang ruginya kita, yang sengsaranya kita, yang azabnya kita hamba. Allah tak jadi apa, kerana dia tidak terkesan dengan apa pun. Dia tak berkehendak, tak berhajat, tak bergantung, tak memerlukan apa-apa, kerana dia bersifat maha sempurna. Dan menunjukkan orang yang dikehendakinya. Maka kita yang dah dapat petunjuk ni, hargailah. Maksudnya, hargailah petunjuk Allah ni. Hargailah nikmat iman dan Islam yang Allah bagi ni. Jagalah baik-baik. Jaga baik-baik. Apa maksud jaga? Amalkan. Syukur dengan nikmat Islam. Apa maksud syukur? Syukur bermaksud menggunakan nikmat tadi kepada perkara yang disuruh oleh Allah. Maka kita dah dapat nikmat Islam tadi. Syukurlah. Apa maksud? Amalkan dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar tauhid, belajar akidah, Islam tu apa maksud, ataupun agama tu apa makna agama? Undang-undang, peraturan yang datang daripada Allah. Maka kita dapat Islam tadi. Bagaimana cara nak bersyukur dengan nikmat Islam ni? Amalkan dalam kehidupan kita. Pakaikan Islam tadi dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita. Pakaikan nikmat Islam tadi supaya kita jadi orang yang bersyukur dengan nikmat Islam. Bukan bersyukur ni makna ucap terima kasih, ya Allah terima kasih kau lahirkan aku di kalangan orang Islam, terima kasih ya Allah. Bukan maksud begitu. Bersyukur makna menggunakan nikmat Islam tu tadi kepada perkara yang Allah suruh. Allah bagi kepada kita Islam untuk apa? Untuk diamalkan. Bukan dibuat perhiasan. Makna kalau Islam yang kita dapat ni kita tak amalkan, tetapi jadi perhiasan sahaja, maka kita tidak bersyukur. Kita tak bersyukur dengan nikmat Islam. Allah dah bagi ingatan, siapa yang tak bersyukur dengan dia, dengan nikmatnya, nanti akan ditarik balik oleh Allah. Yang kita takut bimbang nanti waktu nak mati Allah tarik nikmat Islam. Yang kita takut, yang kita risau, yang kita bimbang waktu nak mati nanti Allah tarik nikmat Islam ni. Sebab apa? Kita tak berterima kasih, kita tak pernah hargai, kita tak pernah bersyukur nikmat Islam yang Allah bagi. Kita takut Allah ambil balik besok. Tu, ingat tu sifat kekerasan dia tu. Dia tak peduli siapa kita. Saat nak mati Allah tak tolong kita. Tercabut Islam kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah nak tarik, siapa yang boleh tahan? Maka kalau takut Islam ni ditarik oleh Allah, syukur. Kerana syukur itu pengikat, penambat nikmat.
Bersyukur tu, syukur itu penambat nikmat. Kalau kita tak nak nikmat tu hilang, syukur. Allah akan jaga untuk kita. Allah akan kekalkan nikmat tu untuk kita, dan Allah akan menggantikan atau menambahkan lagi keberkahan nikmat tu dalam hidup kita. Jadi cara nak mengekalkan nikmat tu pada kita adalah dengan bersyukur. Kalau kita kufur, kufur ni lawan bagi syukur. Apa maksud kufur nikmat? Tidak menggunakan nikmat tadi kepada perkara yang Allah suruh. Jadi kita kufur dengan nikmat Islam yang Allah bagi. Kita kufur nikmat Islam yang Allah bagi. Allah bagi kita Islam, kita tak nak amalkan dalam kehidupan kita. Makna kita kufur nikmat Islam yang Allah bagi. Inna azabi la syadid, kata Allah. Wala in kafartum, kalau kau kufur, inna azabi la syadid, sesungguhnya azab aku sangat dahsyat. Itu amaran daripada Allah. Makna kalau tak nak bersyukur, silakan, tapi ingat azab Allah tu sangat dahsyat, takkan tertangguh. Jadi kalau kita takut mati nanti tercabut Islam, takut waktu nak mati nanti Allah rampas balik, Allah cabut balik nikmat Islam, nikmat iman ni, maka bersyukurlah dengan nikmat iman Islam waktu hidup. Amalkan. Amalkan. Mudah-mudahan nikmat Islam ni dijaga oleh Allah. Kita tak hargai. Allah bagi kita Islam, padahal ada lagi orang lain. Allah tak pilih, Allah pilih kita. Dengan kehendak Allah, Allah pilih kita lahirkan sebagai orang Islam. Tiba-tiba kita tak hargai. Sedangkan Allah tak wajib pun pilih kita. Wajib ke Allah bagi jadikan saya orang Islam? Tak wajib bagi Allah. Tak wajib bagi saya, tak wajib bagi Allah memilih saya dan abang-abang kawan-kawan ni semua. Tak wajib pun Allah Ta'ala pilih kita semua ni jadi orang Islam. Tak wajib pun bagi Allah. Tiba-tiba kita dapat nikmat Islam tadi. Sepatutnya kita berasa teruja, ya Allah, bertuahnya lah ya Allah. Patutnya rasa macam tu, bertuahnya ya Allah, mujunya ya Allah, seronoknya, beruntungnya. Aku dalam keadaan tak wajib dapat benda ni, tiba-tiba kau bagi benda yang tak boleh nak dibeli dengan harta benda. Patut kita rasa, ya Allah, bersyukurnya lah. Maknanya terima kasih lah ya Allah. Muju aku kau tak lahirkan di kalangan orang kafir. Muju aku tak kau lahirkan di kalangan ibu bapa yang kafir. Muju ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hargai. Cara-cara nak hargai tadi, amalkan. Itu tanda terima kasih kepada Allah. Dan ialah Tuhan yang terlebih mengetahui dengan orang yang dapat petunjuk. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi al-abrari at-tayyibin ajma'in. Wallahu a'lam. Dah? Apa banyak-banyak? Allahu a'lam. Dah lah? Tanda banyak-banyak. Tanda tarikh. Nanti minggu depan senang nak cari. Mudah-mudahan Allah bagi kita ilmu yang bermanfaat. Dengan berkat kelas pengajian kita, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan doa ibu bapa kita, dengan keberkahan doa-doa orang soleh, tutup guru, alim ulama yang bertakwa kepada Allah, dengan berkat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Syekh Daud bin Abdullah Al-Thani, mudah-mudahan kita semuanya, tidak terkecuali siapa pun, masuklah anak isteri kita, ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, orang yang banyak buat baik dengan kita, orang yang banyak tolong kita, bantu kita, yang banyak doakan kita, yang banyak menyenangkan hati kita, anak isteri kita yang banyak khidmat dengan kita. Kalau suami, kalau yang mengaji ni suami, kalau yang mengaji ni isteri, suami-suami yang banyak khidmat, jalankan tanggungjawab. Mudah-mudahan semuanya tak terkecuali mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala,
mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang baik ni, orang yang buat benda baik ni dia ada berkah. Ibaratnya macam cahaya lah. Orang yang buat amal soleh ni, orang yang buat amal soleh ni ibaratnya macam ada cahaya, tahu tak? Ni lampu ni, nampak? Yang bercahaya dalam tu, tapi kita yang di luar ni dapat terang juga. Yang bercahayanya lampu, betul? Tapi kita dapat tumpang, senang dengan sebab keterangan dia tu. Itu ibarat dia. Orang soleh ni, orang bertakwa ni, orang buat amal baik ni, ibaratnya macam lampu tu. Dia punya kebaikan tu terpancar sehingga orang keliling dia dapat berkah. Sebab tu kita ni kena suka duk lazimkan diri dengan orang soleh. Mudah-mudahan dia punya kebaikan, amal soleh ni terpancar, dapat kita ambil manfaat juga. Begitulah tadi maksudnya kita doakan dengan asbab kita mengaji, dengan asbab kita belajar ni, mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan Allah redha, mudah-mudahan keberkahannya turut diperolehi oleh orang yang ada di sekeliling kelalang kita, anak bini kita, kawan-kawan kita, sahabat andai kita, kenalan-kenalan kita, siapa pun tak terkecuali orang yang tak senang dengan kita, orang yang tak senang dengan kita, orang yang tak baik dengan kita, meskipun demikian, asalkan dia muslim, mukmin, mudah-mudahan turut juga mendapat keampunan daripada Allah, mendapat redha Allah, mendapat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat bimbingan daripada Allah, taufik, pertolongan daripada Allah. Kerana mustahil untuk kita meninggalkan perkara maksiat, mustahil untuk kita membuat amal soleh kalau tidak mendapat bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita dengan diberikan umur yang berkah, diluaskan harta benda rezeki yang halal lagi berkah, diberikan keberkahan dalam rumah tangga kita, mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam persahabatan kita, dalam perkenalan kita, insya-Allah. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Insya-Allah jumpa lagi lah minggu depan, mudah-mudahan panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Siapa yang tak ada kitab boleh beli kitab. Yang tak ada kitab boleh beli kitab. Tengok dekat saya punya TikTok shop tu ada kitab Minhajul Abidin. Bang tengok bang kitab bang tu bang. Sekejap pinjam sekejap. Nelan. Masih. Ni dekat TikTok shop saya tu ada kitab ni. Jadi kawan-kawan yang tak ada kitab boleh dapat ke lah. Boleh mengaji ada kitab seronok, sahabat. Bila mengaji ada kitab seronok. Kita boleh tengok, kalau kita terlepas kita boleh ulang kaji balik. Saya izinkan anda kata kawan-kawan nak rakam, bang nama? Kalau kawan-kawan nak rakam live ni boleh, nak rakam, nak ambil manfaat atas, selagi atas niat yang baik, saya izinkan, saya redha. Boleh rakam untuk nak murajaah, nak ulang kaji sendiri. Yalah maklumlah dalam kelas pengajian kadang kita tak boleh nak ambil semua. Jadi bila ada rakaman, maknanya kita boleh ulang dengar. Buka kitab ulang dengar balik. Boleh buat cara macam tu. Tapi terpulang lah. Boleh. Cuma ada yang tanya kadang-kadang, ustaz boleh rakam tak? Boleh rakam tak? Rakam lah. Bukan ilmu saya. Bukan ilmu kita. Minta kebenaran Ustaz. Ya, orang panggil adab dia. Orang panggil adab akhlak dia. Baguslah. Tapi kita tak apa. Nak rakam senyap-senyap pun silakan. Terima kasih.